Hai, hello, salam sejahtera. Oke, saya kongsikan kepada Anda produk-produk yang saya tag dalam video saya. Ini adalah Jeep Buluwo Men Sling Bag. Ramai yang minat bag ini, Jeep Buluwo Men Sling Bag. Kita ada Korean style glasses ataupun kacamata style Korean yang sangat viral di media sosial. Kita juga ada NY Head Bucket. Boleh guna di mana-mana, jalan-jalan, nak memancing boleh guna. Kita ada dua warna. Oke, ini adalah NY Head Bucket. And then kita ada perfume yang viral yang ramai suka, EDP ataupun Desandra Men Perfume. Ini Desandra Men Perfume. Kita ada Rexona yang menjadi kegilaan ramai, terutamanya kepada wanita, Rose Glow Rexona. Dan kita ada smartwatch, Amazfit T-Rex smartwatch. Semua produk ini saya tag dalam video, Anda boleh semak. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Hari ini bertarik 2 Oktober. Pagi tadi, mendapatkan maklumat berkaitan dengan aktivis ataupun sukarelawan Malaysia yang terus menjadi perbualan paling hot di seluruh Malaysia. Ini berkaitan dengan aktivis yang ditangkap ataupun ditahan. Ini berkaitan dengan sukarelawan. Akhirnya Perdana Menteri Malaysia mengumumkan satu keputusan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mendesak Israel agar semua aktivis serta sukarelawan Malaysia dan antarabangsa dibebaskan dalam kadar segera. Bebaskan segera semua aktivis sukarelawan Malaysia, menurut PM Anwar. Dalam pada itu, kerajaan terus berusaha giat hubungi pelbagai pihak demi pembebasan aktivis Malaysia. Kita menyokong apa saja aktiviti ataupun apa saja pekerjaan yang melibatkan sukarelawan ini, kerana kita tahu pekerjaan ini adalah bukan satu perkara yang mudah. Lebih-lebih lagi melibatkan ya macam yang saya cakap sebentar tadi lah. Jadi akhirnya kerajaan terus berusaha giat menghubungi pelbagai pihak demi pembebasan aktivis Malaysia. Perdana Menteri memuat naik kemas kini terbaru di FB, di mana pihaknya dan pasukan sedang berusaha giat berhubung dengan pihak berkepentingan termasuk saluran diplomatik dalam usaha memastikan sukarelawan dan aktivis Malaysia, ASEAN dan antarabangsa dibebaskan dengan segera. Dalam kemas kini itu difahamkan Perdana Menteri telah membuat beberapa panggilan termasuk kepada Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC, Datuk Dr. Sani Arabi, untuk mengetahui jumlah sebenar rakyat Malaysia yang ditahan dan masih selamat. Antara nama yang saya lihat ataupun saya dengar adalah Zizi Kirana dan beberapa lagi aktivis yang lain. Kepada ahli keluarga, semua aktivis dan sukarelawan, semoga terus diberi kekuatan dan ketabahan menghadapi detik mencabar ini. Perkembangan setiap proses menuju pembebasan akan dimaklumkan dari masa ke masa. Setelah jam 10 pagi, 12 rakyat Malaysia yang menyertai misi kemanusiaan global Sumut Flotilla ataupun GSF disahkan di pintas tentera Israel di perairan Gaza. Menerusi paparan skrin perkembangan kapal delegasi Malaysia di SNCC, mereka termasuk Musa Nuwairi, Ilya Balkis, dan Sulaidil yang berada di kapal Alma, serta Zizi Kirana di kapal Yuga. Selain itu, Haikal Abdullah, Muaz Zainal, Zulfadli, dan Rushdi berada di kapal Sirius, manakala Danish Farahli di kapal Grand Blue, serta penyanyi Heliza Helmi dan adiknya Nur Hazwani Afika yang menaiki kapal Hio. 5 lagi dilaporkan terputus hubungan, antaranya pendakwa bebas Rahmat Iksan atau dikenali sebagai PU Rahmat
Nur Helmi, Muhammad Asmawi, dan Nur Azman yang berada di kapal Estrella, serta Ardel yang menaiki kapal Mikeno. Kita berdoa supaya rundingan dibuat dengan baik dan semuanya lancar, semua aktivis ini dapat dibebaskan dengan kadar segera. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, saudara-saudara yang saya amat hormati, baru-baru ini ada mesyuarat yang diadakan di antara kepimpinan GRS bertarik 1 Oktober malam, diadakan di kediaman rasmi Ketua Menteri Sabah Haji Jinur di Serigaya. Nah, saudara-saudara, setelah mesyuarat ini diadakan di antara kepimpinan GRS, kita tertanya-tanya apa keputusan terkini. Bukan sahaja berkaitan dengan pembubaran DUN Sabah, tetapi berkaitan dengan apa status dalam parti GRS hari ini. Nah, saudara-saudara, ada dapatan terkini saya kongsi kepada Anda. Kali ini, sebelum ini kita mendengar kenyataan daripada Presiden STA, Jeffrey Kitingan, berkaitan dengan cabaran beliau kepada Putrajaya dan juga GRS. Dan yang terkini 2 Oktober, Kitingan bawa STA tinggalkan GRS. SAPP dijangka ikut jejak. Adakah ini adalah salah satu keputusan yang dicapai melalui meeting di antara kepimpinan GRS bersama Ketua Menteri Sabah itu? Oke, sebelum saya teruskan, saya kongsikan kepada Anda. Ini adalah terapi imun ataupun transfer factor. Kepada Anda di luar sana yang ada masalah kesehatan, penyakit berulang, dan apa saja jenis penyakit yang Anda alami, mungkin terapi imun adalah jawaban kepada doa Anda. Sakit pinggang, sakit bahu, kencing manis, kolesterol, darah tinggi, dan macam-macam lagi. Anda boleh mendapatkan maklumat tentang terapi imun. Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. STA Sabah, Parti Solidariti Tanah Airku, dijangka keluar meninggalkan GRS susulan pertemuan tertutup selama 3 jam antara pemimpin parti itu malam tadi, di mana malam tadi maksudnya pada 1 Oktober. Parti Maju Sabah SAPP juga berkemungkinan akan menyusul dengan kedua-dua pihak, dijangka memuktamadkan keputusan mereka dalam masa terdekat. Presiden STA Sabah Jeffrey Kitingan yang sebelum ini memberi amaran akan meninggalkan GRS jika terlalu banyak kerusi negeri diberikan kepada Sekutu Persekutuan Pakatan Harapan, mengesahkan pagi Kamis bahwa partinya sudah membuat keputusan. Ya, kami sudah buat pendirian. Sangat jelas katanya ketika dihubungi. Tiada kira-kira angka. Mereka coba memujuk kami, tetapi tiada pertengkaran. Ia berlangsung dengan secara baik dan hormat, penuh hormat. Presiden SAPP Yong Tek Lee ketika dihubungi berkata, dia akan menunggu pengumuman rasmi daripada STA sebelum mengumumkan langkah seterus partinya. Adakah dengan ini GRS dan SAPP 90% akan keluar GRS? Persoalannya, kalau STA dan SAPP keluar, adakah mereka akan membentuk gabungan baru yang bakal menggegar PRN 17 Sabah? Ataupun mereka sebenarnya keluar daripada GRS lebih menjadikan parti mereka dalam keadaan yang susah nak menang dengan bertanding sendiri. Nah, itu menjadi persoalannya. Melainkan STA ataupun SAPP ataupun kedua-duanya mengadakan kerjasama, mungkin dengan Warisan, mungkin juga dengan UMNO Sabah, BN Sabah. Nah, kita tidak tahu. Apapun, ini menunjukkan bahwa ada konflik dalaman GRS. Pada pendapat saya pada pendapat saya mungkin ada beberapa perkara yang kita pun tidak tahu, perkara dalaman parti yang membuatkan Jeffrey dan SAPP, STA dan SAPP bertindak nak tinggalkan GRS. Menurut Anda, saudara-saudara,
Adakah ini akan menjadi penyebab kepada kekalahan GRS pada PRN 17? Dah hampir PRN 17, kita dengarlah pula berita begini. Saudara-saudara, apa komen Anda?